selamat pagi saudara-saudari di dalam Kristus. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai setiap kalian dimanapun kalian berada. Kita masih dalam siri dibenarkan oleh iman. Topik minggu ini adalah tiada siapapun yang mencari Tuhan. Kita semua adalah manusia yang berdosa dan dosa membuat kita menjadi buta secara rohani. Dan kebutaan rohani dapat membuat kita menganggap diri kita benar dan tidak mencari Tuhan. Mari kita izinkan firman Tuhan hari ini membuka mata hati kita. Sebelum kita mendengarkan khotbahan, di sini saya ada beberapa pengumuman. Pertama, marilah kita bersukacita memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer secara online, Sarawak Pay, dan Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin. Sesungguhnya, setiap kesempatan untuk memberi merupakan anugerah daripada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan berkelimpahan. Yang kedua, kita akan mengadakan mezbah doa pada hari Jumaat 12 Ogos pukul 8 malam. Mari kita bersama-sama mencari Tuhan dan berdoa untuk satu sama lain. Yang ketiga, ini adalah masa operasi kebaktian kita di Hope Sparrow. Kebaktian secara fisikal di gereja akan diadakan pada jam 9.30 pagi. Dan manakala kebaktian secara atas talian melalui laman Facebook dan secara langsung dari saluran YouTube akan bermula pada jam 10.30 pagi. Sekian pengumuman hari ini. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Bertemu kembali kita dalam kebaktian online pada hari ini. Di mana saja kalian berada, mari kita memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama dengan sahabat-sahabat kita, dengan ahli keluarga kita. Di mana saja kita berada, baik kita di rumah maupun di jalan-jalan, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Dalam negara
Ku
Shalom kepada saudara dan saudari yang menyertai kebaktian online bersama kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur Anda dapat bersama kami di kebaktian ini. Bagi siapa yang baru mengikuti kebaktian online hari ini, kami di Hospero sedang meneliti buku Roma dengan tajuk Dibenarkan oleh Iman. Rasul Paulus yang menulis buku Roma dengan menekankan pentingnya Injil, di mana Tuhan memberikan peluang kepada semua orang untuk dibenarkan melalui iman dalam Kristus. Selama 3 minggu yang berlalu berturut-turut, kita dengar tentang kuasa Injil, kegelapan hati, dan kegagalan agama. Hari ini kita akan melihat dengan teliti buku Roma di 3:9-20 dengan tajuk Tiada siapa pun yang mencari Tuhan. Kami berharap firman Tuhan akan memberkati Anda supaya kehidupan Anda akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita buka dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang mulia ini kerana Engkau berikan kepada kami. Buka hati dan pikiran kami bersamaan kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bacakan dalam Roma 3 ayat 9-20. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, namun pun orang Yunani, bahawa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubu yang tenganga. Lidah mereka merayu-merayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah sarapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahawa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Dan akhirnya ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh kerana melakukan hukum Taurat. Kerana justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara-saudari, dalam bab ketiga yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia mengingatkan kepada orang Yahudi yang menganggap mereka lebih benar dengan mematuhi hukum Taurat, bahawa mereka juga dipengaruhi kuasa dosa. Oleh itu, mereka tidak seharusnya membandingkan diri dengan orang Yunani. Dengan kata lain, Paulus mengatakan semua manusia, termasuk orang Yahudi dan Yunani, berada dalam kuasa dosa, dan tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Hari ini kita akan mengkaji kenapa Paulus mengatakan begitu, dan adakah kita juga dipengaruhi dosa. Dan yang terakhir, bagaimana kita boleh dilepaskan dari dosa. Mari kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama ialah kuasa dosa dari ayat 10-11. Paulus menulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Paulus ingin menerangkan bahawa tiada orang yang mencari Tuhan. Kenapa Paulus berkata begitu? Ini kerana orang Yunani tidak mengenali Tuhan yang sebenar. Tetapi bagi orang Yahudi pula, Paulus juga katakan begitu terhadap mereka. Bahkan kalau kita melihat firman Tuhan dari Perjanjian Lama, tentunya
kita akan mengatakan, oh, orang Yahudi sepatutnya yang mempunyai ciri-ciri yang intim dengan Tuhan. Kerana orang Yahudi taat pada hukum Taurat. Betulkah? Bukan itu saja. Orang Yahudi menganggapkan mereka adalah bangsa terpilih dan mewakili Tuhan. Dan orang Yahudi juga mengatakan mereka menyembah Tuhan yang benar di bait Tuhan di Yerusalem. Takkan orang Yahudi tidak mencari dan mengenal Tuhan? Sebenarnya, apa yang dilihat dari luaran tidak serupa apa yang sebenarnya. Jikalau kita meneliti firman Tuhan di Perjanjian Lama, Tuhan sendiri telah mengatakan bahawa orang Yahudi telah mengingkar perjanjian mereka dengan Tuhan. Seperti tertulis di Yeremia. Di Yeremia 11 ayat 10 dikatakan, mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang. Mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Ku ikat dengan nenek moyang mereka. Hakikatnya, orang Yahudi pada masa tersebut, walaupun mereka menganggap sendiri bangsa yang dipilih dan mewakili Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak mencari Tuhan dan hidup sebagai munafik. Yesus sendiri mengatakan guru-guru keagamaan, iaitu Farisi, sebagai orang-orang munafik sebab mereka sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang berulang dan pelbagai jenis kotoran. Di sebelah luar mereka nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjaan. Di Matius 23 ayat 27 sampai 28 yang dikatakan oleh Yesus. Oleh itu, apa yang Paulus tekankan tentang dosa, ia adalah pada asas hati seorang yang beragama tetapi tidak lagi mencari Tuhan, bahkan menjadi munafik yang mengikuti arah nama agama dan bukan Tuhan, dan beribadah untuk kehendak agama dan bukan Tuhan. Bangsa Yahudi pada masa itu sangat kuat dalam agama tetapi tidak mempunyai Tuhan. Kita mendengar dari Brother Charles minggu yang lalu, bahkan keagamaan tidak dapat menyelamatkan manusia. Kesimpulannya ialah apabila manusia menganggap keagamaan itu satu perbuatan yang mereka lakukan kerana perbuatan tersebut akan membenarkan mereka dan menyelamatkan mereka dari muka Tuhan, ini adalah anggapan yang salah. Apabila seorang tidak peduli tentang Tuhan, tapi lebih peduli kepada agama, mereka tidak lagi takut akan Tuhan, tetapi mereka boleh menggunakan agama untuk meyakinkan diri mereka bahawa perbuatan mereka adalah benar, tetapi mereka hanya menipu diri sendiri, dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yang seperti yang dikatakan di 1 Samuel 16:7, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Apa yang kita dapat pelajari dari sini adalah pentingnya kita mengenal Tuhan. Kalau kita hanya mengatakan diri kita mengikut Yesus, tetapi sebenarnya kita tidak pernah mencari wajah Tuhan dengan membaca firman-Nya, atau kita tidak pernah berdoa, atau kita tidak pernah menerima Roh Kudus, atau mengikuti dan mentaati Roh Kudus, kita mungkin menjadi seorang yang beragama tanpa mengenal Tuhan. Saya pernah berada dalam keadaan sedemikian dahulu. Sebelum mengenal Tuhan, saya sangat taat pada keagamaan saya kerana saya dibesarkan dengan ritual keagamaan. Walau bagaimanapun, saya tahu hati saya sebenarnya tidak taat kepada apa yang diajarkan, kerana semuanya
saya ikuti bukan dengan keyakinan hati saya, tetapi di luaran saya hanya mengikuti ritual sahaja. Hidup saya bagaikan orang munafik. Oleh itu, apabila saya mengenal Tuhan Yesus, perubahan berlaku, dan hari ini kesemua yang saya lakukan adalah setelah mencari wajah Tuhan, mendengar firman-Nya, mendengar dari Roh Kudus, dan setelah berdoa dan bertindak ketaatan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Yang poin yang kedua dan seterusnya adalah tentang perjalanan dosa. Di ayat 12 sampai 18, Rasul Paulus menulis bahawa perjalanan dosa akan membawa semua orang ke jalan yang menyeleweng, tidak berguna, tidak berbuat baik, dan perjalanan dosa membawa percakapan mereka seperti kubur yang tenganga, lidah merayu-rayu, bibir mengandung bisa, dan mulut mereka penuh dengan sumpah sampah. Seterusnya, perjalanan dosa membawa kaki mereka menumpahkan darah kerana mereka tidak kenal cara damai. Rasul Paulus menunjukkan perjalanan dosa adalah perjalanan bagi semua orang yang akan membawa mereka ke jalan yang tidak berhasil, tetapi merugikan, kerana jalan tersebut akan menyakitkan sendiri dan orang lain. Mungkin kita katakan, tidak mungkin ini termasuk saya, kerana saya tidak melakukan benda-benda yang jahat seperti membunuh, mencuri, menipu atau mengkorupsi. Bagaimana saya dikaitkan sebagai orang yang berdosa? Sebenarnya, dosa bukan sekadar melakukan kejahatan atau gagal berbuat berbaik. Yang mendedahkan asas arah hati seseorang ialah isu hubungan kita dengan Tuhan. Kerana maksud dosa bukan standard manusia, tetapi standard Tuhan. Oleh itu, dosa merupakan arah hati seseorang yang tidak mengenal dan mengikut Tuhan. Apabila seorang tidak mengenal Tuhan atau tidak berpaling ke arah Tuhan, maka dia akan menjadikan mereka sendiri Tuhan. Bayangkan, kenapa manusia membuat berhala daripada batu atau kayu? Kerana mereka menciptakan Tuhan sendiri. Berhala itu bukan Tuhan, tapi si pencipta berhala itu, manusia, adalah Tuhan bagi berhala. Betul kan? Siapa jadi Tuhan? Pencipta berhala atau berhala? Mungkin mereka tidak mencipta berhala, tetapi seorang mempunyai kepercayaan tentang diri sendiri. Itulah kan Tuhan mereka diri sendiri. Akibatnya, mereka menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan, kerana semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk Tuhan yang sebenar. Ada tanda-tanda atau ciri-ciri apabila seorang mengikut kehendak diri sendiri. Akibatnya, mulut mereka bercakap jahat dengan kutukan dan kepahitan. Contohnya, gosip tentang orang lain atau membuat pembandingan, mencari kesalahan orang lain. Akibat adalah tindakan tersebut membahayakan orang lain kerana mereka mementingkan diri sendiri. Kita akan menghalalkan segala cara, betul? Tipu daya dan cepat menyalahkan orang lain yang akan membawa kehancuran dan kesengsaraan dalam kehidupan kita dan orang lain. Saudara-saudari, walaupun sikap ini mungkin tidak terlibat oleh manusia, tetapi Tuhan mengetahui isi hati kita. Yesus pernah mengatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Ya, Tuhan tahu kita bahawa kita ada kemarahan, kepahitan, ketidakpuas hati, kehakiman, prejudis terhadap saudara-saudari kita. Walaupun kita tidak terlihat atau melakukannya. Perjalanan dosa dimulai
dari hati yang tidak mencari Tuhan. Saudara-saudari, poin yang ketiga adalah kekutukan dosa. Di ayat 19 sampai 20, Tuhan sebenarnya ingin kita menjadi orang benar di hadapan-Nya. Oleh itu, kita harus mengubah sikap kita yang mementingkan diri kepada yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menerima kutukan dosa, kerana dosa membawa kutuk seperti yang dikatakan oleh Paulus di buku Roma 6 ayat 3. Sebab dosa, upah dosa adalah maut. Maut yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan setakat maut secara jasmani, tetapi dalam jiwa dan dalam roh. Tanpa Tuhan, kita berjalan ke arah maut dan berkekalan. Sebenarnya Tuhan rindu kita mempunyai kehidupan yang kekal melalui Kristus Yesus. Di ayat 19 sampai 20, Rasul Paulus menerangkan bahawa hukum Taurat sebenarnya adalah petunjuk atau cermin kepada orang Yahudi sebaliknya. Melalui hukum Taurat, mereka atau kita menjadi sedar akan dosa kita. Tuhan tahu bahawa tidak ada seorang pun bangsa Yahudi yang dapat mengenap hukum Taurat. Kerana dalam hukum Taurat Musa di Perjanjian Lama terdapat 613 hukum-hukum, dan sebahagian besar hukum Taurat itu diringkaskan dalam 10 perintah Tuhan. Yesus pernah mengatakan bahawa hukum Taurat Musa dapat juga diringkaskan lagi kepada 2 hukum utama, iaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Namun, walaupun diringkaskan menjadi 2 hukum, orang Yahudi tetap tidak dapat mentaati kerana mereka tidak dapat mengasihi Tuhan Yesus. Mungkin ada yang mengatakan, saya bukan orang Yahudi. Saudara-saudari, akibatnya juga adalah sama, kerana tidak ada seorang atau sebarang perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik, korban persembahan atau kelakuan baik atau kebaikan yang dilakukan kepada orang lain dapat menghapuskan sepihan dosa yang ada pada hidup kita. Malahan, kadang kebenaran diri, self-righteousness adalah dosa kerana kita merasa diri kita benar. Jadi, kita tidak perlu lagi mencari Tuhan. Betul kan? Apakah akibatnya jikalau seorang yang tidak mengenal Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan, apabila orang tersebut berhadapan dengan Tuhan, sama seperti penjahat yang diadili di hadapan hakim. Apabila semua tuduh dibacakan dan dibawa di hadapan hakim, dia tidak dapat membuat pembelaan diri kerana dia tidak merasa bersalah dan tidak menyediakan peguam bela. Jadi hanya dapat menerima hukuman dari kesalahan yang baru kita sedari bahawa itu sebenarnya adalah salah di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita tahu kita bersalah dan memohon pengampunan, Yesus adalah peguam bela yang membenarkan kita melalui kebangkitannya. Amin. Kesimpulannya, saudara-saudari, pada hari ini marilah kita disandarkan bahawa kita adalah orang yang berdosa. Kita sedar bahawa kita dosa akan membawa kutukan. Kita juga sedar bahawa kita tidak dapat menyelamatkan atau membelakan diri kita sendiri di depan Tuhan. Apabila kita sedar akan dosa dan kutukan dosa, marilah kita mencari Tuhan dan yang dapat membebaskan kita dari belenggu dosa dan kutukan dosa. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam ayat berikutan di ayat 21. Tetapi sekarang selain hukum, Tuhan telah diberitahu, yang mana hukum dan nabi-nabi telah diperkenankan oleh Tuhan dan nabi-nabi mereka keterangan. Kebenaran ini diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus kepada semua yang percaya. Kejarlah hadirat Yesus, amin, yang termulia. Dia, kerana kita semua dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kerana mengingatkan kami melalui firman-Mu bahawa kami perlu Engkau. Kami sangat bersyukur kerana kasih karunia-Mu dan pengorbanan Yesus, sehingga kami tidak dibinasa melainkan perolehan hidup yang kekal. Berikanlah kami hati yang terus rindu mencari Yesus dan mengajar hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam-Mu kami dapat peroleh kepenuhan, damai dan sukacita abadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Saya mendorong anda membaca firman Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Dalam nama Yesus, jumpa minggu depan. Amin. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, tak usah ku takut. Kau bersamaku, hadirat-Mu nyata menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, Yesus. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku, aku takut. Kau bersamaku, hadirat-Mu nyata menenangkan jiwa. Ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Beserta